memang jauh tuan-tuan. Jalannya bukan macam kita, jalannya tu dia. Dia sewa Toyota Answer semata-mata datang nak mengaji, nak dengar ceramah. Aku selalu tengok ustaz dalam YouTube. Anak aku selalu buka, tengok Facebook. Aku pun buka, aku minat sama kamu. Ya. Masya Allah, anak aku pun minat. Boleh ambil gambar ustaz? Boleh. Ranau jauh tuan-tuan. Jadi saya kata, mananya kamera? Makcik nak ambil gambar. Tak ada kamera. Kamera ustaz lah. Masya Allah. Saya pun tuan-tuan ambil kamera tu, ambil. Saya ambil gambar dia tuan-tuan. Ya, saya ambil gambar dia. Saya kata, makcik nanti saya hantar daripada makcik. Apa nama, alamat makcik ni, saya hantar gambar dia. Nama dia apa? Elizabeth Dino Kaleja. Kampung Lasing, Ranau. Ni nama dia. Dia tulis lagi tulisan ni, Elizabeth Dino Kaleja. Saya tanya, pelik-pelik sungguh nama makcik ni. Aku baru Islam. Astagfirullahalazim. Dulu agama apa? Kristian. Sebab aku tak tukar lama lagi ustaz. Dulu nama aku Elizabeth, kata dia. Elizabeth Dino Kaleja. Baru Islam 2 tahun. Masya Allah. Masya Allah tuan-tuan. Macam mana makcik kenal saya? Aku selalu beli CD ustaz. Sebab tu tuan-tuan, CD yang Alih Salam buat ni, peranan dia cukup besar. Saya tengok malam ni ada 3 mu'alaf yang mai jumpa saya. Mai datang malam ni. Cuba tuan-tuan perhati orang kiri kanan tuan-tuan. Ada tak rupa-rupa mu'alaf sebelah tuan-tuan? Cuba perhati tengok, ada tak ada? Dia mau dapat hidayah daripada program-program keilmuan macam ini. Saya boleh sebut orang dia. Ada nama Farid. Ada depan saya ada nama Farid. Bukan dia lah. Ini nama Joe. Nama Jai nama dia. Bukan. Ada nama Farid. Ada nama Danish. Sebab tu kita jangan benci majlis ilmu. Kalau kita tak nak datang, jangan datang. Kalau kita tak suka, jangan datang. Duduk di rumah dia. Tengok bola. Kalah pula. Duduk di rumah. Jangan dengki, jangan halang. Sebab akan ada orang yang datang ikhlas semata-mata nak mencari ni benda yang dia kosong dalam diri dia. Dia ada rumah, dia ada bisnes, dia ada perniagaan, tapi dia kosong. Dia nak mencari sesuatu yang mengubah kekosongan dia. Yang dimaksudkan kekosongan itu apa? Iman. Orang macam ni yang duk cari pengajian, yang duk cari masjid, yang duk cari surau. Tiba-tiba kita menghalang orang daripada nak belajar, nak mengajar. Tak elok. Berdosa kita pada mereka. Sepatutnya kita sokong majlis-majlis macam ini. Bila mereka dengar, mereka datang, mereka terbuka hati pada Islam, kita yang menyokong, kita yang membantu, kita juga dapat pahala atas apa yang mereka buat. Saya pergi ceramah di Kuala Ketil, di Baling, Kedah, yang tuan-tuan boleh tengok siaran langsung di TV1 2-3 minggu lepas. Yang datangnya bukan setakat orang Islam, yang bukan Islam pun datang. Saya tengok beratus orang bukan Islam yang dengar ceramah agama. Orang bukan Islam dengar ceramah politik biasa bro. Mereka mendengar ceramah agama. Cerita bab haji pula tu. Mana dia tahu apa haji? Tapi dia dengar sampai habis. Bila saya turun daripada pentas, orang pakat kerumun. Biasa, selebriti. Tuan-tuan, itu jadi riak pula no. Tuan-tuan, saya kata dekat rela ni, tolong cover, tolong backup. Orang ramai tuan-tuan, Masya Allah. Lebih 15,000 yang datang. Seronok tuan-tuan. Jakim seronok, RTM seronok, penganjur seronok. Di hujung tu, satu India duk tunggu saya lah. Dia kata, Ustaz, tunggu sekejap. Ustaz, sabar. Ni kawan saya Ustaz, nama dia Maniam. Ya, Mr. Maniam, apa khabar? Khabar baik Ustaz. Saya peminat Ustaz. Bukan coach Selangor, bukan. Itu P Maniam, lain tuan-tuan.
Dia ni tukang gunting rambut di situ. Dia kata, saya suka ni dengar ceramah ustaz. Ustaz ni dia ada cukup minat ustaz. Di kedai dia duduk pasang CD ustaz lah. Hak kawan dia tu duduk recommend. Dia duduk pasang ustaz. Jadi tiap-tiap petang tu hari ni dia main nak tengok muka ustaz live in concert. Saya kata, ke mana yang pasang-pasang CD, mudah-mudahan lagi bertambah rezeki untuk kamu. Ya. Tuan-tuan boleh bayang tak, satu orang bukan Islam, dia gunting rambut, dia pasang CD saya dekat kedai gunting rambut dia. Tapi ada orang Islam kita yang boikot saya, bakar CD saya. Mana lebih baik? Dia kan maniam? Dia maniam. Kita yang bakar ni biar maniam. Begitu. Apa nak jadi ni tuan-tuan? Bayangkan kalau dia duk dengar tiap-tiap hari, takkan Allah tak bagi iman pada dia. Yang mereka duk cari sekarang ialah keimanan yang kosong ni, yang kosong. Baru ni saya forum dengan Malik Noor di Langkawi. Tuan-tuan tengok videonya, dirakamkan. Saya tengok lebih daripada 10,000 yang datang. Malik Noor, saya tengok balik gambar. Saya duduk tengah-tengah, Malik Noor belah kiri, juru acara belah kanan, dua-dua besar, saya seorang kecil. Halus saya tengok tuan-tuan. Malik Noor siku saya, tenggelam hidung saya. Besar dia. Dia beritahu pada saya, ustaz, saya dah tinggal semua dunia saya. Saya jual bisnes saya tinggalkan Hong Kong, saya tinggalkan semua benda jahat yang saya buat. Saya jahat ustaz. Tapi bila Allah bagi petunjuk, ya Allah, saya tanya macam mana Datuk? Saya mimpi ustaz. Saya mimpi dicakar dengan besi yang sangat sakit, sangat panas. Dalam mimpi sampai saya terjaga. Bila saya terjaga daripada mimpi tidur itu, kesakitan dalam mimpi bekas cakar tu masih saya terasa. Padahal saya mimpi ustaz. Tiap-tiap malam saya mimpi malam Jumaat. Kena itu, kena ini, kena, dan tiap-tiap malam saya mimpi malam Jumaat. Saya sedar-sedar je orang azan subuh dekat rumah dia, dekat KLCC. Saya kata, apa ni nak jadi kat aku ni? Aku tak semayang dah berpuluh tahun. Saya telefon kakak saya ustaz. Kakak kata, hang semayang lah Malik. Alhamdulillah ustaz, saya rasa lapang hidup saya. Walaupun bisnes saya dah buang semua dah. Sekarang saya hidup sederhana ustaz, tapi saya rasa tenang. Dulu saya hidup kaya, mewah, saya rasa tak tenang. Tuan-tuan, yang ini yang kita nak isi tentang benda-benda ini. Orang yang mencari iman, dia mencari iman. Mungkin dia dapat ini dengan laungan azan. Dengan laungan azan ini kadang-kadang dapat iman tuan-tuan. Sebab tu kita kena azan. Saya dengar azan tuan-tuan dekat saya duduk kat Petronas tadi. Saya dengar laungan azan tuan-tuan. Sebab tu biarlah orang yang azan itu orang yang ikhlas, orang yang merdu suaranya, orang yang menarik perhatian dia. Begitu juga dengan majlis ilmu. Dengan majlis ilmu ni tuan-tuan, bila kita mengaji, orang datang. Bila orang datang, tersentuh hati dia. Rakaman yang tuan-tuan buat ini tuan-tuan bukan setakat di Malaysia CD ini. Yang mendengarnya sampai di luar negara. Yang mendengarnya sampai di luar negara. Di Singapura ni semalam saya pergi tuan-tuan, ratusan ribuan manusia di Singapura. Ada satu orang datang jumpa saya, ustaz, saya pengikut ceramah ustaz, semua CD saya ustaz begini di rumah saya ustaz. Saya tanya, bagus, saya nak tanya ustaz satu soalan. Ya ustaz, tolong jawab ya ustaz, jangan takut-takut ya. Ya, pekerjaan saya ialah membakar mayat orang bukan Islam. Apa hukumnya ustaz? Saya sudah 10 tahun pekerjaan saya ialah bekerja di rumah pembakaran mayat. Halal ataupun tidak pekerjaan saya ustaz? Halal ke haram? Kerja ni bakar mayat. Saya tanya, abang dah tak ada kerja lain? Setakat ini tak ada ustaz, ini saja ustaz. Tapi adalah kerja lain, tapi ialah setakat ini sajalah. Saya kata dekat dia, kalau abang ada kerja lain, abang carilah kerja yang lebih diberkati oleh Allah. Saya tanya abang sekarang kerja membakar mayat sudah 10 tahun. Abang ada rasa tenang tak dalam hati? Tak tenang ustaz. Saya kata, ulama-ulama kata,
pekerjaan halal, perbuatan halal ialah selepas kita buat, kita rasa tenang. Itu adalah tanda-tanda halal. Pekerjaan yang syubhah, pekerjaan yang haram, lepas kita buat, kita rasa serba salah, kita rasa takut, kita rasa tak seronok. Itu tanda-tanda syubhah atau haram. Abang carilah kerja lain, walaupun murah, gajinya insya-Allah ianya lebih barakah. Jadi tuan-tuan yang tak suka ceramah agama ni, rasa tenang ke tak tenang? Yang duk boikot ceramah agama ni, yang duk repot ceramah agama ni, rasa tenang tak perbuatan yang kita buat? Tak tenang kan? Maknanya haram lah tu. Duk halang orang, duk halang orang. Mimman mana'a masajidallah. Orang yang paling zalim sekali ialah orang yang melarang orang lain masuk dalam rumah Allah, melarang orang lain pergi mengajar. Itu orang yang paling zalim, tuan-tuan. Jaga-jaga jangan kita jadi orang yang paling zalim. Berhati-hati, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, nombor satu, nak rasa kemanisan iman ialah redha Allah sebagai Tuhan, dan kita sayang Allah lebih daripada segala-galanya. Tuan-tuan redha pada Allah sebagai Tuhan, tuan-tuan sayang Allah daripada duit, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan bagi duit tuan-tuan pada jalan Allah, ingatlah Allah akan balas lebih daripada apa yang tuan-tuan bagi. Sebab itulah saya lancarkan tabung pembangunan surau Al-Mustaqim ini, untuk tuan-tuan bangunkan surau ini, jadikan dianya lebih imarah, lebih mendekatkan jiwa orang-orang yang nak mencari iman. Yang daripada surau ini saya dapat 4 orang memeluk Islam. 4 orang. Ada yang memeluk Islam, datang ke sekolah saya 2 orang. Ada yang jumpa saya di Puchong seorang. Dan ada yang masuk Islam dekat dengan satu hotel di Ampang, hotel yang buat sembahyang Jumaat tu. 4 orang bukan Islam ini, dia dengar ceramah di sini, dia beli ceramah CD ceramah di sini, dia duduk dalam gelap, dia duduk dalam kereta, dia dengar. 2 orang pergi masuk Islam di sekolah saya di Manjoy. 1 orang jumpa saya Islam di Puchong, dan 1 orang masuk Islam di mana tu? Di tempat hotel di Ampang. Alhamdulillah. Sebab itu tuan-tuan, saya rasa seronok bila Ustaz Zuhair dan Cik Zainal jumpa saya. Ustaz kena mai juga. Saya kata memang saya nak mai, tapi masalah kita ni masalah tauliah dan sebagainya. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih pada pihak JAIS yang mengeluarkan permit tauliah kita pada malam ini. InsyaAllah benda yang baik. Saya bukan ceramah menghasut, saya bukan ceramah mengatakan orang. Dan saya ucapkan tahniah pada JAIS, tahniah pada Jabatan Kuasa Surau yang buat. Jadi saya lancarkan pada malam ini tabung pembangunan madrasah kita, surau kita, dipersilakan. Baik, yang kedua, yang mendatangkan keseronokan atau kemanisan iman kepada kita ialah apabila kita dapat aiskrim. Adik kita tu dapat aiskrim dah, nampak? Manis dia rasa, tuan-tuan. Nampak? Dia bukan nampak tu. Kita duduk tengok dia bukan perasan. Jadi yang mana nak kepada kemanisan aiskrim selepas sembahyang Isyak lah, untuk kanak-kanak saja.